Campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Pakej combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Jom jadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. Rebut peluang menangi barangan cendera hati eksklusif IKIM. 3 pemenang setiap hari. Hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Saleh. Syukur, Alhamdulillah kita berada lagi di ruangan Destinasi IKIM di mana setiap hari Jumaat ini kita nak teruskan lagi perbincangan kita sembang-sembang santai untuk kita dengarkan yang baik-baik, tak nak dengar yang tak elok semua. Kita letak tepi semua, letak buang-buang jajuh kan. Kita ambil yang baik-baik aja untuk sama-sama dengarkan hayati kisah perkongsian dari Naqib dan juga rakan-rakan usrah kita. Itulah namanya rancangan Usrah Nurani. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar, kita membawa secara langsung di FB Live IKIM FM pada waktu ini. Untuk anda yang ada perkongsian, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. Betul. Dan untuk itu Mona, seperti biasa dalam rancangan Usrah Nurani, kita ada Naqib dan juga tetamu-tetamu yang dah pun bersedia di talian Skype. Kalau nak tahu soalan bocor siapa tetamu kita, boleh ke laman Facebook kita, boleh tonton live sekarang. Cepat. Kita masuk dan kita share sebanyak-banyaknya untuk perkongsian petang ini. Ya, insya-Allah. Dan untuk waktu ini kita bersama Naqib tetap kita untuk Usrah Nurani, alhamdulillah, bersama Al-Fadhil Ustaz Dhur Ramli Muhammad Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair. Tamam insya-Allah. Tamam. Baik aja. Bil khair. Masya-Allah. Ustaz ni yang seronok maintain je kan. Masya-Allah. PKP ke PKPB Ustaz? Itulah. Sama je kan. Dengan orang lain PP dah naik dah. Aduh ya Allah. Sihat Ustaz? Macam biasa Ustaz Ya, betul. Alhamdulillah. Sempat juga saya tengok tinjau ke laman Facebook Ustaz Zuramli kan. Kuliahnya jalan macam biasa. Alhamdulillah. Siapa yang nak dengar kuliah pagi-pagi, pergi Facebook Ustaz. Bukan setakat kuliah, live pun hari-hari, masya-Allah. Hari live, masya-Allah. Ya Allah. Yang kita beruntung Ustaz masih lagi bersama kita Alhamdulillah. di setiap hari Jumaat. Alhamdulillah. Baik, Mona, jom kita nak teruskan perbincangan pada petang ini. Saya kira memang banyak yang kita nak dengarkan, banyak sudut dimensi yang kita nak bincang-bincangkan, nak dengar cerita tu yang seronok dalam Usrah Nurani. Tapi di awal ni Ustaz, sedikit mukadimah Ustaz sebagai pembuka bicara kita, dan selepas itu kita nak sesi ta'aruf, iaitu sesi kenal mengenal dengan rakan-rakan usrah kita. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kedua DJ yang saya kasihi, yang saya hormati. Sama Ustaz. Tetamu kita yang bersama dan semua rakan-rakan usrah. Tetamu kita nanti insya-Allah kita akan bertaaruf. Dan semua rakan-rakan usrah yang saya kasih sekalian, seperti biasa, marilah kita mulakan usrah kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد.
sekali lagi terima kasih kepada kedua DJ yang saya hormati, yang saya kasihi, sayangi. Sama Ustaz. Alhamdulillah sentiasa ceria ya. Betul, PKP ke, PKPB ke, PKPC ke, PKPD ke sampai PKPZ pun rasanya nampaknya mantap setia rakan kedua DJ kita ni. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jadi sebelum saya yakin rakan Usrah nak sebenarnya nak kenal siapa tetamu hebat yang bersama dengan kita, sedikit mukaddimah untuk rakan-rakan Usrah mempersiapkan diri ya. Mungkin ada catatan-catatan yang nak diambil, yang drive mungkin sedang betulkan supaya channel itu benar-benar jelas. Dalam Musnad Imam Ahmad daripada Sayyidina Anas ibn Malik ibn Zaid ibn Nadar ibn Damdam ya, Al-Ansari Al-Khazraji menyatakan bahawa Nabi SAW bila sampai bulan Rajab ya, kita berada pada bulan Rajab sekarang ni, membaca doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah berkatkanlah kami ya Allah pada bulan Rajab. Jadi kita dah sedang melalui bulan Rajab. Kita bukan sekadar melalui tetapi kita minta berkat ya. Kita minta berkat. Dalam hidup yang manusia kurang bukan harta, dalam hidup bukan manusia kurang masa, dalam hidup bukan manusia kurang perhubungan, tetapi kurangnya berkat dalam masa, berkatnya dalam rezeki, berkatnya dalam perhubungan. Dan apabila kita tidak mendapat keberkatan, kita ibarat hanya memakan, kalau kuah yang cair tu kita tak ada dapat daging, kita tak dapat dia punya isi-isi dia. Kita melalui hidup hanya sekadar hidup ya. Jadi kita aminkan sama-sama petang Jumaat ini, sebab kalau sekarang ni pun kat Mekah Madinah pun tengah duk khutbah Jumaat ya. Jadi rakan Usrah yang saya kasih sekalian, kita tadi baca juga doa Allahumma barik lana fi Rajabin, ya Allah berkatlah bagi kami bulan Rajab ini ya Allah, dan minta berkat dalam bulan Sya'ban ya, lepas bulan Rajab akan datang bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan kita berdoa pada Allah agar Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi itu kita punya doa kita ya. Bahkan dalam hadis lain Nabi menyebutkan tentang betapa cemerlangnya, cerahnya hari Jumaat ya, sambungan daripada lafaz matan hadis yang kita bacakan tadi. Jadi alhamdulillah rakan Usrah, marilah ya, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar benar-benar keberkatan itu kita dapat. Dan antara cara yang Allah nak tunjukkan kita mendapat keberkatan adalah apabila kita ni rasa seronok nak duduk dalam majlis zikir, seronok nak dapat duduk dalam majlis ilmu ya. Jadi anggaplah insya-Allah usrah kita pada petang Jumaat ini kita duduk dalam sebuah halaqah di zawiyah zikir, kita duduk di sebuah madrasah ilmu di tiang-tiang masjid. Di zaman dulu di tiang-tiang masjid tu tempat orang menadah kitab, dan menarik hari ini kita bukan nak dengar sesuatu yang hanya ada dalam lipatan kitab-kitab, tetapi yang ada dalam lipatan pengalaman. Jadi kitab pengalaman tu kadang-kadang dia besar untuk mensyarahkan apa yang ada dalam kitab ya. Jadi saya kira tu sedikit mukaddimah, dan saya nak kita berkenalan. Hari ni biasa kalau cerita dia ada seorang hero, seorang gangster kan. Tapi kali ni tetamu kita dua-dua hero. Ni payahlah saya nak memperkenalkan ya. Jadi saya nak mulakan dulu dengan orang kata orang yang mengangkat tinggi. Mengangkat tinggi. Dulu orang tengok kubur orang tak rasa apa-apa kan. Lepas orang yang gali kubur orang rasa macam apalah kerja gali kubur kan. Tapi kali ni masya-Allah ada satu figure ni jadi tiba-tiba jadi glamour orang yang selama ni menguruskan tentang kubur. Jadi kita nak mula dengan sedikit ta'aruf dulu daripada empunya diri. Silakan.
silakan Abang Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasir Bilal Khan. Saya sebenarnya Bilal Khan tu nama arwah ayah saya. Nama saya sebenarnya Nasir saja. Saya ni peranakan arwah mak daripada Negeri Sembilan. Arwah ayah memang datang daripada Pakistan. Dan meninggal pun di Pakistan. Dia balik di Pakistan untuk uruskan tentang tanah di sana. Lepas tu jatuh sakit dan meninggal di sana. Saya terlibat dalam bidang seni ni dah hampir 40 tahun. Macam-macam watak yang saya bawa. Dan sejak akhir-akhir ini watak Tok Adi dalam Tanah Kubur tu memang kesan dia cukup hebat, di mana saya dekat luar pun orang dah tak panggil Nasir. Nasir tu dah hilang. Orang panggil Tok Adi kan. Nak gambar dengan Tok Adi boleh tak? Kan? Orang lekat yang tu kan. Orang lekat Tok Adi tu. Yelah. Dah lebih kurang 200 episod. Kan? InsyaAllah. Macam-macam kematian kan. InsyaAllah kita akan kupas sebentar lagi, mudah-mudahan. Amin. Allahu Akbar. Saya kira bukan saya seorang yang dengar suara tu, yang naik dengar apa, yang bawa kereta dengar radio kan, rasa macam ya Allah, petang ni macam kenapa rasa best pula petang ni kan. Jadi punya suaranya datang walaupun tak duduk sama-sama DJ Syafiq, DJ Mona ya, walaupun kita tak duduk di konti, tetapi alhamdulillah dengan platform ni kita dapat bersama-sama tadi dengar, dan kemudian dia tak ada Nasir Khan bin Bilal Khan ya. Tak ada, sebab sebenarnya nak ikut keturunan saya, dia sepatutnya Nasir Khan Khail bin Bilal Khan Khail. Tapi keturunan tu tak diletak atas nama saya kan. Kalau di Pakistan macam di Peshawar lah kan, belah-belah Pashtun tu kan, kalau Khan ni ya. Ya saya. Akbar ya. Jadi macam betul lah kalau dah 40 tahun dalam industri, saya kira kalau dulu-dulu mula-mula dulu cerita-ceritanya, watak-wataknya macam-macam watak tadi ya. Jadi hero, jadi jadi penjahat. Kalau jadi penjahat tu ya Allah, jahat sungguh lah kita tengok tu kan. Tapi alhamdulillah di penghujung ya, perjalanan sampai 200 episod. Kalaulah Nabi sebut orang yang paling bijak di kalangan kalian adalah orang yang paling banyak ingat mati. Jadi dalam usrah ni DJ Syafiq, DJ Mona, betul Ustaz. dalam usrah ni yang paling bijak nampaknya Nasir Bilal Khan lah. Sebab Nabi kata orang paling bijak ialah orang paling banyak ingat mati kan. Jadi episod mengingatkan orang tentang mati, jadi memang paling bijak lah insyaAllah. Jadi kami nak belajar daripada kebijaksanaan itu sebentar nanti insyaAllah ya. Baik, kami doakan juga pastinya di musim ini Allah beri rahmat, beri berkat ya, Allah beri dan mudahkan segala urusan ya, sentiasa insya-Allah. Itu doa daripada kami semualah, rakan-rakan usrah Nurani ini secara khusus. Amin ya rabbal alamin. Baik, satu lagi tetamu ni masya-Allah yang juga saya yakin ramai yang perasan, ramai yang ibu kenal ya. 20 tahun dulu mungkin kenal, ibu sekarang jadi kenal balik. Dan saya pun ada menulis sedikit di IG saya. Sebenarnya saya menulis masa air mata saya mengalir. Sebab saya rasa satu benda yang saya rasa payah saya nak describekan tentang manusia. Jadi saya minta empunya diri perkenalkan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Zul, Abang Nasir, DJ Mona dengan DJ Syafiq. Sama. Terlebih dulu saya ucap terima kasihlah kerana menjemput saya dalam rancangan ni. Nama saya Wan Muhammad Hafizam bin Wan Ismail bin Wan Long bin Wan Abdullah bin Wan Hamzah. Dekat itu je saya tahu. Saya sekarang berusia 45 tahun. Sekarang ni saya bertugas di Singapura. Tapi di Malaysia ni saya sebagai pegawai bersekutu Angkatan Pertahanan Awam lah, di bawah Brigade Equine. Jadi kemahiran saya ni hanyalah mengajar orang menunggang kuda
Azad, di Malaysia saya menjadi coach lah. Okay. Di Malaysia ni saya banyak pergi ke tafiz-tafiz ni kongsi ilmu tentang pengurusan kuda yang betul. Mana kata kuda ni satu haiwan yang hebat, ya, yang haiwan yang tertulis di dalam Al-Quran, tetapi sebab dia merupakan satu sunnah juga. Cumanya saya terpanggil untuk memperbetulkan di mana orang Malaysia ni yang penjagaan kuda yang tak betul ni. Kerana apa? Kerana saya tak nak Islam itu difitnah dengan apa yang kita buat. Sebab bagi saya ayat yang berturun kepada Rasulullah yang pertama bukan berkisar pasal menunggang kuda ataupun sunnah, tetapi berkisar dengan ilmu. Maknanya kita ada ilmu dulu barulah kita pergi ke sunnah. Sebab kalau kita tengok sekarang ni dekat Malaysia ni keadaan kuda tu banyak yang terabai lah. Mereka lebih mementingkan sunnah kan, tetapi kebajikan kuda tu terabai. Terus jadi saya terpanggil untuk berkongsi lah sebenarnya, bukan ambil tindakan atau apa, tapi berkongsi ilmu dengan mereka lah. Di Singapura saya bertugas sama juga sebagai jurulatih di sana, tetapi bidang dia agak berbeza Ustaz Nasir dengan DJ Mona, DJ Syafiq. Di sana lebih kepada terapi. Maknanya gunakan kuda ini, medium kuda ini untuk memulihkan boleh dikatakan memulihkan akhlak remaja di sana. Remaja nakal, remaja yang energi yang tinggi apa semua tu boleh dipulihkan dengan kaedah menggunakan kuda sebenarnya. Jadi di Singapura dia orang buat, dan di negara luar dia buat, cuma di Malaysia belum lagi buat. Di Malaysia ni lebih kepada anak-anak cacat, sama juga kita menggunakan kuda. Jadi di sana tu saya lebih aktivitinya macam tu lah Ustaz. Terima kasih. Ya. Masya Allah, kami dengar pun rasa macam di luar pengetahuan lah sebenarnya. Dan tak sangka pun rupanya. Baik, sekarang ni menetap di Singapura ataupun sekarang ni berada di mana? Di Singapura? Sekarang saya berada di Kuala Lumpur. Saya akan balik semula ke Singapura nantilah. Masya Allah ya. Jadi Alhamdulillah rakan usrah yang saya kasih sekalian, banyak yang kita tak tahu tentang kuda rupanya. Bahkan tadi disebutkan orang-orang yang ada kuda di Malaysia ni pun penjagaannya pun tak tahu ya. Mungkin macam kita lah naik kereta tapi cara servis pun tak tahu. Kadang-kadang kalau kereta tu tak apalah, dia kalau kita tak kena cara servis, kita yang susah sebab keluar kos banyak kan. Tapi kalau kuda ni makhluk Allah, maknanya kita tu menginaya makhluk Allah lah. Itu yang saya faham sikit-sikit yang tak pernah ada dalam minda saya ya. Jadi Alhamdulillah DJ Syafiq, DJ Mona, kita ada dua orang yang hebat hari ni. Betul Ustaz. Sebab kalau tadi sebab banyak ingat mati, kalau kita dengar kemahiran Tuan Wan Muhammad Izam tadi, begitu kemahirannya coaching. Jadi Imam Ghazali, kalau kita tengok beliau dalam diri manusia ni, kita ada akal ya, kita ada hati, kita ada nafsu ya. Dan Imam Ghazali membuat analogi yang nafsu tu dia sama macam kuda tu. Bukan nafsu kuda tak, tapi nafsu tu dia macam kuda tu. Maknanya kalau betul cara kita didik dia, kita dapat gunakan dia manfaat. Maknanya nafsu yang suruh kita tahajud. Cuba bayang kalau nafsu yang suruh kita tahajud. Yang sekarang ni nak tahajud tak boleh sebab nafsu kita tu yang duk halang ya. Nafsu yang baik seperti kuda yang baik boleh lompat sebesar mana pun parit tu dia boleh lompat. Maksudnya dia dorong kita cakap benda baik, berakhlak baik ya. Jadi sebab itulah Imam Ghazali dia beri dia punya banyak kaedah cara nak didik nafsu tadi, supaya akhirnya daripada kuda yang liar tadi dia berubah menjadi kuda yang dapat bermanfaat. Dan tadi pun saya dengar dia boleh menjadi terapi kepada kita. Alhamdulillah ya. Jadi rakan usrah, tak sabar-sabar kita sebenarnya untuk masuk kepada nak bincang apa ini ya. Dua kepakaran yang berbeza yang ada di hadapan kita ni. Saya pinjam bahasa hormat saja ya, Abang Nasir, Tuan Wan ni. Kedua kepakaran ni kita nak bincang dalam satu tajuk insya-Allah. Sebab Tuan Wan Muhammad Hizam tadi dia tak sebut mungkin satu benda yang mungkin menjadi sebab kenapa saya kira kita nak ajak berbincang pada petang ini.
Jadi untuk tajuk kita serah balik kepada DJ Syafiq, DJ Mona, silakan. Masya Allah, itu dia Mona. Kita dah kenal dengan rakan usrah kita dan juga naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Ramli Muhammad Razali. Sekali lagi kita nak mengalu-alukan kehadiran dari tetamu kita, Abang Nasir Bilal Khan dan juga Tuan Wan Muhammad Hafizam. Masya Allah. Kita doakanlah moga baik-baik dan juga perbincangan kita akan terus membawakan pelbagai sudut dimensinya. Sebab hari ni bila letakkan satu tajuk Mona, pasti ada kaitan cerita masing-masing lah kan. Masya Allah. Kalau di Facebook Live tu ramai yang dah nak berkongsi dialog Abang Nasir kita. Masya Allah. Tak apalah kan, biarlah kita uruskan jenazah tu. Betul kan macam tu? Nanti Abang Nasir akan berikan nasihat dalam dialognya yang tersendiri. Ya Ustaz? Satu episod je boleh, Syafiq? Itulah, tak sampai 200. Dia tak sampai 200 episod, Syafiq. Betul. Sebab suara Syafiq dia lain, Syafiq. Dia lain. Dia punya suara DJ ni dia lain. Allah. Dia punya tone dia lain tu kan. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Dan sebenarnya Mona, tajuk yang kita pilih ni memang ada kaitan dengan Abang Nasir, ada kaitan dengan Tuan Hafizam kita, dan terutama kalau hari ini kita berada di PKP, kita lihat dari sudut frontliner kita semuanya berkorban kan. Allah, betul. Kita sendiri sebagai rakyat Malaysia semuanya berkorban demi memastikan keselamatan kita, kesihatan kita sentiasa berada dalam keadaan yang baik. InsyaAllah. Dan untuk petang ini tajuk yang diberi, jiwa berkorban. Ya Ustaz, jiwa berkorban Ustaz. Jadi kita akan bincang perkara ni Ustaz dari sudut cerita, kisah pengalaman dari sahabat usrah kita. Jadi mungkin Ustaz di awal ni Ustaz boleh bukakan sedikit definisi dengan jiwa berkorban ni Ustaz, dan selepas tu kita akan sama-sama dengarkan cerita pengalaman dari rakan usrah kita. Silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, kita tadi telah mulakan dengan Bismillah, dengan puji-puja kepada Allah, selawat salam kepada Rasulullah. Sangat sesuai petang Jumaat ini, kita semua yang nak supaya pahala kita dilipat ganda. Ibnu Abbas pun menyebutkan bahawa di antara kelebihan bulan haram adalah bila kita melakukan satu kebaikan, pahalanya berganda-ganda. Kita usrah macam biasa, kita dengar ilmu, kita dengar Al-Quran, kita dengar hadis, tetapi dari sudut ganjaran di sisi Allah akan digandakan kepada kita. Jadi Alhamdulillah, petang ni insya-Allah rakan usrah yang dikasih sekalian atas tajuk jiwa berkorban, jiwa berkorban, maksudnya kita kata roh berkorban, maknanya sesuatu yang sangat tinggi, bukan sekadar kita tu berkorban, tetapi kesedaran, kita punya kesedaran terhadap berkorban. Mungkin itu yang kita akan cuba dan kita pohon pada Allah agar Allah berikan kepada kita semua nanti jiwa-jiwa yang berkorban itu, insya-Allah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Ali Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Saya yakin rakan usrah selalu mendengar ayat ini. Allah menyebutkan bahawa tidak sama sekali kamu akan memperolehi kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu sayang, dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu benda melainkan Allah itu sangat mengetahui. Jadi rakan usrah yang dikasih sekalian, kalau kita tengok dalam bahasa kita kata menafkahkan makna memberi. Mungkin kita kata zaman-zaman susah ni takkanlah nak cerita tentang memberi kan, patutnya ceritalah tentang menerima. Tetapi satu benda yang kalau saya boleh pinjam kata-kata Robert Kiyosaki, dia kata sekiranya datang seorang bertanya padanya bagaimana nak menjadi seorang kaya. Kalau orang datang jumpa dia nak jadi seorang kaya, sebab semua orang nak jadi kaya. Maksudnya dalam apa pun terjemahan kaya tu ataupun kefahaman kaya, semua orang nak kaya. Ada orang nak kaya jiwa, ada orang nak kaya jiwa, kaya harta, ada orang nak kaya baik. Maknanya semua orang inginkan kaya. Maka dia kata nasihat aku untuknya adalah, ini yang saya terkejut kalau ceramah ni kita biasa dengar, kuliah kita biasa dengar, tetapi
pakar tentang saham dan bisnes bagi tahu apa dia, sekiranya seseorang itu ingin menjadi kaya, maka hendaklah dia bersedekah. Dalam bahasa kita ya. Dan dia kata tidak pernah dalam sejarah dunia ini ada orang menjadi miskin sebab dia bersedekah. Ya, tak pernah berlaku, dia kata. Ya, satu benda yang dia sendiri dah buat kajian, bahawa orang yang rupanya nanti menjadi susah dan miskin sebab dia tak memberi, dia tak keluar sedekah. Dan sebab itu Allah mengangkat sedekah ini dengan kamu tidak akan boleh mencapai albir. Ya. Ibnu Abbas berkata albirra bermaksud syurga. Maknanya kita takkan boleh masuk syurga kalau kita tak sedekah benda yang kita sayang. Kalau sedekah benda yang reject, ya, bila datang bantuan banjir, ya, bagi seluar pok ye tahun 70-an, cuba bayang, ya, nak bagi pada orang suruh pakai. Bukan tak boleh, tetapi kamu tidak akan mencapai yang disebut sebagai albir. Dan kemudian albir, kebaikan itu diterjemahkan kan sebagai takwa. Maknanya kamu takkan capai takwa kalau kamu tak menafkahkan benda yang kamu sayang. Begitu juga kamu tak mencapai ketaatan kalau kamu tak menafkahkan apa yang kamu sayang. Begitu juga kebaikan, kamu takkan capai kebaikan melainkan kamu memberi apa yang kamu sayang. Jadi jiwa korban ni ada pada beri apa yang kita sayang. Dan dalam musim wabak ini, kita nak hidupkan sebenarnya jiwa berkorban. Sebab bila kita menjadi seorang yang berkorban, barulah nanti kita akan menjadi kaya. Dia terbalik rupanya, ya. Sebab saya yakin pakar-pakar saham, dia kata kalau kita nak untung, terlebih dulu kena labur, ya. Kalau kita tak melabur, kita hanya baca graf tu, tapi kita tak pernah dapat kat kita. Oi, graf tu tinggilah, dapat banyak untung lah. Tetapi kalau kita tak ada duit dalam yang kita laburkan di situ, kita satu sen pun kita tak dapat. Walaupun Allah tawarkan mudah hidup, senang hidup, ya, bagi orang yang bersedekah, tapi kalau kita tak melabur, maka tak mungkin tiba-tiba akan berkembang duit kita, ya, berkembang kebaikan kita, insya-Allah. Tetapi sebab kita bercakap tentang ahlu hikmah petang ni, orang yang pada saya banyak benda yang kita boleh cungkil pada petang ni. Saya nak mula dengan Tuan Wan Muhammad Izam. Nanti insya-Allah akan disupport oleh Abang Nasir Bilahan kita. Kita tahu bahawa sehari dua ni kita sedang follow perkembangan Afiq, ya. Afiq yang dia sedang dirawat, dan beliau adalah merupakan seorang yang pertama di Malaysia ini mendapat derma hati daripada orang lain. Ya, dia mendapat derma hati daripada orang lain. Bayang tuan-tuan, organ badan kita ni, ya, yang namanya hati, yang dipotong dengan pisau belah, tetapi dikeluarkan dia dan pergi pada orang lain. Orang yang pergi itu adalah Wan Hafizam. Hafizam. Jadi rakan usrah yang dikasihi tentu kita semua yang dorong seorang yang sanggup, bukan sekadar duit, tetapi kita sendiri. Dan ketika kita masih hidup, ramai donator yang dia sanggup bagi kalau dia mati. Tetapi saya nak tahu, dan kita semua nak tahu sebenarnya, ya, kita akan ada beberapa pecahan-pecahan perbincangan, tapi sebagai permulaan ni kami semua nak tahu, ya, apa sebenarnya yang mendorong hati kecil Tuan Wan Muhammad Hafizam sehingga nak, walaupun yang paling berharga, organ hati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nak menjawab soalan Ustaz tu, Ustaz, sebenarnya agak susah bagi saya untuk menjawab tu. Tapi saya cerita sikit lah, saya belok. Pada tahun 1997, saya mula mendaftar sebagai penderma organ jika saya dah meninggal. Jadi saya register dulu. Kemudian barulah saya bagi tahu mak saya.
Saya kata, mak, dalam bahasa Kedah kita panggil cek. Cek nak bagi organ cek, mak. Nanti kalau mati, nanti mak jangan tuntut, mak jangan marah kalau hospital mai ke apa. Jadi mak saya balas pada saya, ikut suka hang lah. Hang punya badan, ikut suka hang nak bagi apa pun. Tapi, jadi sebenarnya saya ni suka berseloroh. Saya suka gurau-gurau dengan mak saya kan. Jadi bila mak saya cakap macam tu, saya menganggap itu sebagai satu kebenaran. Jadi saya diuji oleh Allah SWT pada tahun, saya ingat pada tahun saya ingat ujung 1998 kalau tak silap saya diuji dengan ceritanya adik Muhammad Afiq ni keluar di satu kaca TV. Dan pada ketika itu saya melihat Bapa Afiq ni memohon bantuan untuk dana untuk pemendahan, sebab yang akan bagi itu adalah ibu ataupun ayah dia. Jadi bila saya menonton rancangan tu, masa bapa dia bercakap tu saya tak terkesan bagi saya. Tetapi apabila ibu dia merayu, sedang ibu dia menggendong Muhammad Afiq, ketika itu Afiq kelihatan kepala dia kecil, warna kuning badan dia, perut dia membesar macam nak pecah. Kemudian sedang ibu memujuk anak tu. Saya ingat satu biskut panjang tu, suap Afiq sedang bercakap dalam tu. Jadi air mata saya menitik. Saya kata, Allah Akbar. Adakah aku dah sampai masa aku nak bagi? Dan Allah tunjuk sign pada saya. Jadi terdetik dalam hati saya tu, ya Allah, aku nak tolong macam mana? Aku orang susah, aku orang miskin, saya tak ada duit. Kemudian saya kata, saya ambil nombor telefon yang tertulis keluar di kaca TV tu. 1 jam lebih pada tu saya call, saya telefon, saya kata saya kenalkan diri saya, Hafizam, saya bertugas di sekian-sekian tempat. Saya tak ada duit, saya orang susah, tetapi saya ada hati kalau boleh saya bagi dekat anak cik. Dia kata tak apalah, terima kasih banyak-banyak lah. Dia kata kita nak kumpul duit. Dia kata saya ataupun isteri akan bagi hati. Saya kata tak apalah, ambillah nombor handphone saya, nombor telefon saya, nombor handphone saya dan nombor pejabat saya. Jadi saya tunggu seminggu, tak ada perkabaran. Kemudian selepas seminggu, saya ditelefon oleh adik Muhammad Afiq, ditelefon oleh bapa adik Afiq lah. Dia katakan kepada saya, adakah betul tuan nak bagi hati kepada anak saya? Saya kata, kalau saya tipu, takkan saya nak bagi nombor telefon office dengan nombor handphone saya. Jadi sekarang macam ni lah, kita jumpa dulu. Jadi kita buat pertemuan di Kolej Ketiga Universiti Malaya masa tu. Siangnya saya bertugas di klinik kesihatan pelajar ketika itu, dan malamnya saya menjadi tukang masak di Kolej Ketiga. Jadi kita jumpalah di Kolej Ketiga tu. Di situlah bermula titik yang saya betul-betul lagi bersemangat untuk saya buat. Kemudian kita malam tu juga saya kata kita jangan cakap banyak. Kita pergi buat apa yang doktor nak. Doktor nak pemeriksaan darah, HIV, hepatitis, apa semua kan, beberapa jenis kumpulan darah ni nak buat. Saya kata jom malam ni kita pergi. Kita pergilah satu klinik, nama klinik Dr. Johan di Bangsa. Pada malam tu kita pergi jumpa, doktor kata dalam 2-3 hari. Saya kata, doktor, boleh tak kita nak cepat result darah ni? Dia kata, kenapa nak cepat? Saya nak bagi hati saya dekat anak abang ni, saya kata. Anak abang ni sakit. Abang anak sakit ni, perlu ni, kalau tak di ni, anak dia tidak akan selamat. Jadi, boleh tak doktor tolong saya? Doktor berusaha pada malam tu untuk percepatkan. Setelah dapat keputusan tu semua, hantar kepada agensi, kemudian dia orang hantar di Singapura. Jadi, kita terpaksa pergi ke Singapura pula pada masa tu. Jadi, masa tu mak saya tak tahu lagi. Masa saya buat keputusan tu, mak saya tak tahu lagi sebab saya berpandukan kepada kebenaran mak saya sebelum tu. Macam tu. Jadi saya pun tunggu agak lama juga nak pergi ke Singapura. Bila saya tanya kenapa, sebab dia orang tak cukup duit untuk perbelanjaan di Singapura. Saya kata apa yang paling murah untuk kita pergi Singapura? Saya kata pergi naik kereta api. Tak payah duduk hotel, kita boleh duduk di kaki lima dan makan apa yang ada.
Sebab masa tu kalau pergi Singapura dia orang kata nak makan yang halal susah. Jadi kita pun takut bantailah makan pisang, air mineral biasa tu. Jadi tak apalah, kita pergi buat apa semua tu, buat dia panggil operasi tu, dia panggil angiogram. Dia tepuk di bahagian bawah ni, dia masukkan kamera, dia pump satu liquid, dia tengok kita punya saluran urat hati. Masa tu sakit juga sebab dia buat dalam keadaan sedar. Jadi bila dah buat itu, saya tak nak duduk hospital lama di Singapura sebab dia akan melibatkan kos. Jadi saya terpaksa buat helah kita akan tukar hospital. Wahal tak. Dia keluar dari hospital tu dalam keadaan sakit, balik naik kereta api, balik semula ke Malaysia. So dekat itulah. So dia ada cerita lagi yang nanti bagaimana mak saya tak benarkan dan bagaimana saya nak yakinkan mak saya yang boleh tu. Nanti insyaAllah mungkin kita sambung. Ustaz mungkin ada apa? Masya Allah. Ya, saya sejujurnya, saya dengar ni, saya kata betul ke ni ya Allah ya Tuhanku ya. Maksudnya apa dalam dunia hari ni ya, manusia duk fikir dia ya. Dan saya dengar rakan usrah kita semua dengar pada petang ini dan kalau saya kira mungkin umur masa tu 34 ke? Umur masa tu saya 23 tahun. 23 tahun. Dalam cerita semua tadi, kesedaran, kemudian sanggup tolong untuk kurangkan kos, bukan maknanya dengan sebab derma hati nanti dapat 5-star hotel, dapat Masya Allah ya. Rakan usrah yang dikasihi sekalian, saya minta rakan usrah dengar sampai ke penghujung ya. Sebab selama ni mungkin kita baca dalam kitab, kita tengok dalam Al-Quran, dalam hadis ya. Dan saya tak tahu nak ulas macam mana ya, betapa Allah campak pada seorang anak muda ya, umur 23 tahun. Kita pun ada anak umur 23 tahun yang sekarang ni pun mungkin nak berfikir tentang begitu sekali. Dan Masya Allah nanti kita akan sambung dengar bagaimana cabaran-cabaran lain ya, cabaran-cabaran yang patutnya tak menjadi cabaran tetapi patutnya support lah, tetapi tentulah secara lumrahnya kita tahu nak membetulkan firman Allah itu, kamu takkan dapat syurga melainkan kamu beri apa yang kamu paling sayang ya. Baik, alhamdulillah nanti kita akan dengar, tapi kali ini kita tengok dalam sudut pandang daripada orang seni. Ya, orang seni. Sebab seni ni maknanya halus, maknanya satu benda yang mungkin dia walaupun apa bentuk lahiriahnya, tetapi dari sudut hatinya adalah seorang yang sangat halus. Kita panggil Abang Nasir kita ya, tentang ni. Mungkin kita dengar kisah tadi ya, dan kemudian relatekan dengan pengalaman yang dilalui ya, pelajaran yang dilalui sepanjang perjalanan sampailah kepada hari ini. Kita kata apa yang mungkin boleh dikongsikan bersama, silakan. Saya amat terharu sebenarnya bila mendengar satu pengorbanan yang cukup dahsyat. Ya, sebenarnya dalam hidup ni memang kita perlu berkorban. Sebab kalau kita tak berkorban sekarang, kita akan berkorbankan masa depan kepada masa depan generasi kita. Dan macam-macam yang kita akan korban. Macam saya sebenarnya sebelum saya terlibat dalam filem dan drama di TV, saya bermula dengan drama pentas. Saya belajar masa tu dengan satu kelab seni budaya Hospital Besar Kuala Lumpur masa tu, Kusbah. Saya belajar berlakon bermula di sana. Ketika tu adalah kekasih, ketika tu tengah remaja, umur dalam 20 tahun, ketika tu ada kekasih. Lepas tu kekasih saya tu dia suruh saya pilih. Dia nak pilih dia ke nak pilih teater. Kan? Akhirnya saya pilih teater. Dia tinggalkan saya. Dan memang ketika itu saya kecewa gila babi lah kan. Tapi bagi saya lah kenapa saya pilih teater. Sebab bagi saya perlu berhubung dengan masyarakat. Sebab anak saya satu nanti akan membesar dalam masyarakat. Kalau masyarakat tu tak betul, anak saya akan jadi tak betul, terpengaruh dengan masyarakat tu. Jadi masyarakat tu perlu dibentuk. Bagaimana nak membentuk masyarakat? Itu yang pentingnya media-media yang ada kan. Baik TV ke radio ke apa saja yang ada,
perlu ada kan, perjuangan untuk membentuk pemikiran masyarakat, terutamanya anak-anak muda satu hari nanti kan. Jadi kalau kita terpaksa berkorban, kena korban lah kan. Dia pengorbanan tu perlu, dia macam-macam dalam macam-macam bentuk pengorbanan kan. Kadang-kadang kita gagal kan, kadang kita berjaya. Kalau boleh kita sentiasa lah lebih satu-satu kan kejayaan kita dalam berhadapan dengan dugaan dan cubaan. Saya sebenarnya pernah bersara 2 tahun. Saya tak mahu nak berlakon kan. Ketika tu saya belajar hubungan antara alam dengan manusia. Saya belajar tentang herba, tumbuh-tumbuhan, kan, apa hubungan dia dengan diri kita. Belajar tentang batu, apa hubungan batu dengan diri kita manusia kan. Lepas tu saya dapat tawaran. Setelah 2 tahun tu saya dapat tawaran, saya start balik dengan drama Cinta Penggali Kubur. Kan, pada awalnya saya dapat tawaran, saya bagi tahulah, saya kata minta maaf lah nama PM tu John Saya kata saya dah bersara. Saya kata cari pelakon lain lah. Lepas tu pengarah dia tak puas hati, pengarah dia telefon saya, kawan baik saya. Dia kata Nasir, dia kata aku ikhlas. Dia kata. Tapi kalau kau rasa benda ni mudaratkan kau, dia kata aku faham. Bila dia sebut ikhlas tu hati saya tersentuh. Dia kata okey lah, saya kata saya terima atas cerita ikhlas. Ketika tu saya dah kahwin, saya menetap di Kedah. Saya datang KL, saya tengok skrip okey. Ada cacat sikit-sikit yang kita rasa boleh repair, saya terima job tu. Kalau dekat KL, saya tumpang rumah abang saya dekat Taman Melati. Kat rumah abang saya tu, PM tu kau balik. Dia kata, bang, berapa bajet abang? Maksudnya berapa saya nak untuk drama tu lah kan. Saya bagi tahu PM tu, saya kata minta maaf lah. Dia kata, abang saya terima atas cerita ikhlas. Kalau tak bayar satu sen pun, abang saya kena buat juga. Tapi kalau kau nak bagi, Alhamdulillah. Allah nak bagi abang Nasir rezeki. Sejak tu memang saya kalau berlakon ni saya tak mahu nak fikir pasal duit. Sebab bagi saya duit ni ibarat bayang saya lah. Kan? Saya malah bertengkar bab bayang ni. Dia kata besok kalau kau nak bayar 1 sen kat aku, kau cakap dengan Allah pasal kau bayar 1 sen. Aku nak jawab apa yang aku buat. Kan? Skrip ni ke mana arah dia? Kan, sama ada memudaratkan masyarakat ke, membentuk pemikiran masyarakat ke, menyedahkan masyarakat ke. Itu yang penting sebab ini yang nak jawab dengan Allah. Aku nak jawab dengan Allah dekat akhirat besok. Kau nak bayar berapa, kau jawab dengan Tuhan kan. Kau jawab dengan Allah di akhirat besok. Kau tak bayar 1 sen, kau jawab pasal apa tak bayar kan. Malah nak bertengkar bab tu. Kita bertengkar bab ni kan. Skrip ni, cerita ni, sama ada dia membawa manfaat ke atau dia membawa mudarat. Baik kita bertengkar bab ni. Kalau tak nanti jenuh kita dekat akhirat besok kan. Jadi sejak pada tu akhirnya kadang-kadang masyarakat kita ni lah kadang-kadang bila industri ni pun dia bukan besar sangat. Dia kata Nasir berlakon tu kau bayar berapa pun tak kisah dia berlakon tu. Mula orang ambil kesempatan. Kan orang bayar memang mengarut gila lah. Yang tak sepatutnya. Saya tak kisah. Tapi masalahnya kawan kadang-kadang kawan pelakon datang jumpa dengan saya. Dia kata Nasir, dia kata kau dah 5 kali, dia kata banyak kali lah menang award, dia kata kan. Kalau kau ambil harga macam tu, aku yang tak menang award, aku nak ambil harga berapa Nasir? Ya. Saya bila dengar tu saya rasa bersalah juga. Saya rosakkan market pelakon. Kan? Kadang-kadang itulah kita nak ikhlas hidup dalam dunia ni pun susah juga kadang-kadang. Sebab masyarakat tu kan kadang-kadang dia tak faham. Dia lebih kepada kepentingan diri dia. Sebenarnya apa pun lah kan bagi saya sangat hormati lah dengan berkorban sebahagian pada diri kita kan. Saya korban kekasih pun dah rasa macam kan. Ini bukan korban hati. Ya Allah Akbar. Semoga Allah balaskan dengan keberkatan, dengan rahmat dan segala-galanya. Mudah-mudahan beroleh kejayaan dunia dan akhirat utamanya. Amin. Itu buat. Baik, sangat menarik saya kira kita dapat tahu satu latar belakang ya. Selama ni kita tengok cerita Tok Adi tu je. Tapi mendengar petang ni Usrah kita tahu di sebalik skrin itu kan. Dan saya betul ya, mungkin sampai satu tahap ada orang ni nak berhenti dah dalam industri lah. Maksudnya enough is enough lah dikatakan. Sehingga Allah masih beri peluang ya. Sebab pada saya simple je dalam agama kita ni, Nabi ajar kita apabila ada sesuatu benda baik dan kita kena gembira dengan benda baik tu. Ya, itu idza ahsanu istabsyaru. Bila ada orang buat baik, kita kena datang rasa gembira dalam hati kita ya.
Bahkan kalau kita seorang dapat nikmat lah, ya, nikmat paling besar nikmat buat baik sebenarnya. Nikmat rumah, nikmat kereta tu bukan besar. Tapi itu pun kalau tiba-tiba ada kawan kita dia dapat satu nikmat, lepas tu kita tak rasa apa-apa pun. Kita tak rasa apa, tak nak congrat dia, tak nak tahniah dia. Ulama kata sebenarnya dalam hatinya ada sebesar-besar sombong. Cuba bayang, tak rasa apa-apa pada orang dapat nikmat pun, itu sebenarnya dah ada besar sombong dan hasad. Jadi sebenarnya hasad tu dah ada dah, cuma kita tak perasan. Kita biar je sikit, nanti dia mulalah, alah dia dapat tu bukannya itu sangat tu, entah mana-mana duit lain tu. Ya. Jadi Masya Allah, ya, kita dengar sebentar tadi, patutlah kita dapat pelajari benda penting di sini, sebab tadi adanya satu benda yang kita dengar, seolah-olah kita korbankan kira-kira terhadap berapa kita kena bayar. Itu pun satu pengorbanan sebenarnya, ya. Kita tak berkira kerana kita yakin tentang Allah, dan akhirnya solusinya adalah manusia ni ialah kita jumpa ke akhirat. Maksudnya kiraan tu kalau kita buat tak betul, jawablah depan Tuhan nanti, ya. Tapi betul lah manusia ni, dia kadang-kadang dia ambil pula bila orang buat baik ni. Sebab tu orang tua-tua kita pesan buat baik berpada-pada, kan. Sebab kadang-kadang ada orang mengeksploitasi keikhlasan seseorang, ya. Jadi Masya Allah rakan usrah, begitulah sebenarnya sukar dan susah sesuatu kebaikan itu, ya. Sebab itulah Allah menyebut dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala ni bukan hanya buat baik, tetapi buat sampai cara yang paling betul. Ya, bukan sekadar bila kita sedekah selesai, tapi ikhlas tu yang dinilai. Sebab tu bila saya tulis dalam IG saya, Tuan Wan Mat Hizam dia sebut satu benda yang mengajar saya sebenarnya. Sebab memang bila dah sedekah, ya, perkara yang Tuan ni saya hanya ulang balik apa Tuan Wan Mat Hafizam bagi tahu. Dia sangat takut sekiranya apa yang dia bagi satu benda yang berharga tersebut tetapi tak ada nilai di sisi Allah. Maknanya mungkin dengan sebab kita sombong, mungkin kita rasa riak, kita rasa apa, ya. Dan kalau tidak kerana pesan Imam Ghazali sebagai contoh, ya, disebut sebagai tahadduts bin ni'mah. Ada orang yang dia kena cerita, ya, dia kena cerita, tetapi bukan itu tujuan dia. Bukan tujuannya untuk menjual cerita dia supaya nanti dia dapat satu pulangan pujian orang, tak. Tetapi hanya sekadar bagi orang-orang untuk spark. Orang baik ni ramai sebenarnya nak sedekah, tapi dia tak ada contoh. Dan kita mendengar kisah daripada Tuan Wan Muhammad Hafizam ni, ya. Baik, rakan usrah, sebab kita nak dengar lagi tadi kita kedua-dua rakan usrah tentang bagaimana, ya, jeni untuk melakukan satu kebaikan. Bahkan saya masih lagi, ya Allah, umur 20-an, 23 tahun, tapi dah buat satu keputusan yang saya tak tahu, orang kata betapa lurusnya hati kita kira, kan. Tak ada langsung kata kau dapat apa nanti itu dan ini, ya. Walau bagaimanapun, sebab kita kena break sekejap. Jadi kita dengar apa kata DJ Syafiq, DJ Mona. Silakan. Kita kalau tak nak ni sebenarnya boleh ni Mona, kan. Sebab nak dengar saja Ustaz dan juga rakan usrah kita ni. Cerita selepas ni macam mana pula mak Tuan Wan Hafizam kita kata apa, kan. Nak tahu Abang Nasir bila dah berlakon satu watak tu rasa kepuasan tak bila dah dapat deliver, sampaikan wataknya dengan sebaik mungkin. Masya Allah. Berkesan sebenarnya. Sampai berkesan. Itulah berapa orang jenazah ni Abang Nazir dah uruskan. Kan. Itu sangat bagus tu. Jadi kita akan hayati kejap lagi. Dan kita nak berehat seketika, rakan-rakan usrah dan juga sahabat penonton, sahabat pendengar. Jangan ke mana-mana. Anda kekalkan pendengaran anda di IKIM. Kita akan kembali selepas ini, insyaAllah. Terus setia bersama kami. 93.9 FM di Kota Kinabalu, Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa.
Islam and Pandemics, Lessons from COVID-19 is the new book published by IKIM. The book in general concerns COVID-19, a lethal respiratory disease caused by the SARS-CoV-2 virus. Its chapters attempt to address issues arising from COVID-19 pandemic from the Islamic perspective by harmonizing rational and traditional knowledge. The book demonstrates that knowledge derived from Islam provides guidance to the human mind in navigating the various challenges and problems posed by the pandemic. Get your copy right now for just RM20 at ikimniaga.my or call 03-6204-6388 or 389. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 7 Rejab 1442 Hijrah bersamaan 19 Februari 2021. Kangan Alustar 7.32 malam, Pulau Pinang 7.33, Ipoh 7.31, Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam dan Seremban 7.29, Bandar Melaka 7.28, Johor Bahru 7.22, Kuantan 7.24, Kuala Terengganu 7.22, Kota Bahru 7.25, Miri 6.40 petang, Kuching 6.57, Lahad Datu 6.21, Tawau 6.25, Kota Kinabalu 6.31 petang. Pengumuman azan maghrib ini dibawakan oleh Yayasan Izi Prihatin. Tunjukkan keprihatinan anda dengan menyumbang dalam projek Pek Prihatin untuk membantu meringankan beban golongan yang benar-benar memerlukan. Hubungi 018-971-7624 atau layari yayasaniziprihatin.org. Yayasan Izi Prihatin, kebajikan tanpa sempadan. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Syafiq Saleh dan Mona Jasman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini untuk rancangan Usrah Nurani. Syukur, kita kembali lagi bersama dalam pertemuan yang baik-baik ini dan Usrah Nurani di bahagian yang kedua dah waktu ini. Bagi anda yang baru saja dengarkan, yang baru ikuti rancangan Usrah Nurani, kita sedang bersama dengan Naqib tetap kita, Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali, dan juga kita ada saudara Abang Nasir Bilal Khan, dan juga kita ada Tuan Wan Muhammad Hafizam. Okey, kita nak berkongsi berkaitan dengan tajuk jiwa berkorban. Itu tajuknya. Jadi sebelum kita serahkan sesi Usrah Nurani kita kepada Al-Fadhil Ustaz Zuramli, kita nak dengarkan dahulu sedikit ni kita nak tahu apakah satu dua perkataan dalam bahasa Arab. Saya pilih dengan tajuk kita hari ini iaitu jiwa berkorban. Jom Mona, kita cuba tanya satu-satu lah Baik, jom Mona. Kalau jiwa berkorban, nak tanya satu-satu dulu ke atau terus bersambung? Terpulang boleh sambung terus ke? Risau juga ni. Kalau boleh sebut terus, boleh lah. Ustaz, saya mohon izin Ustaz ni ambil berkat ni Ustaz hari ni. Ada Tok Hadi pula hari ni kan. Kita ambil berkat Tok Hadi nak cakap bahasa Arab. Cuba belajar sama-sama. Okey, kalau jiwa dalam bahasa Arab Mona, apakah ia? Jiwa, nafs. Betul? Nafsu. Nafs. Okey, nafs. Okey. Baik, kalau pengorbanan ataupun korban, apakah Mona? Tahu korban yang kita sembelih tu. Tak ada. Itu ibadah korban kan? Itu tadhiyah. Wow, okey, tadhiyah. Betul, Mona? Okey, dengar betul-betul Okey, baik. Bila kita gabungkan antara kedua-dua perkataan ini, jiwa berkorban, apakah ia? Tadhiyatun nafs. Tadhiyatun nafs. Betul, Mona? Nafsu. Sekali lagi saya ulang. Tadhiyatun nafs. Ya Allah. Di hujung tu nak halus ke nak besar kan? Sekali lagi Mona sebutkan bagi jelas. Okey, tadhiyatun nafs. Masya-Allah. Tadhiyatun nafs.
Nafsu. Nafs. Okey. Baik. Dapat Ya. sahabat-sahabat pendengar, sahabat penonton, kita dapat 1-2 perkataan yang boleh kita belajar. InsyaAllah Ustaz Zul, jom kita nak sambung lagi Ustaz untuk tajuk kita petang ini, iaitu jiwa berkorban. Bahasa Arab. Ya, tadhiyatun nafs. Tafadhal Ustaz. Okey, silakan Ustaz. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah, kita masuk pada sesi kedua, dan sesi kedua ni sebenarnya tak panjang sangat. Tu yang sayang, kisah daripada kedua-dua yang datang ke usrah kita ni banyak sekali yang kita nak gali, macam juga gali kubur. Tapi kita nak dengar. Okey, pertama sekali Tuan Wan Muhammad Hafizam, ya. Kami nak dengar, sebab kami sebenarnya bukan nak dengar kisah dan cerita, tetapi kami nak reflect pada diri kami, ya, macam mana kami nak sampai selurus itu dalam nak membentuk supaya kami berkorban. Dan tadi Abang Nasir Bilal Khan sebutkan, dengan berkorban itulah kita akan capai apa yang kita, selagi tak kita berkorban untuk diri kita, untuk negara bangsa kita, maka kita tak akan capai apa pun dalam hidup kita ini. Itu tadi yang disampaikan, ya. So, silakan sambung kisahnya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambung balik kisah saya. Apabila saya dah balik ke Singapura tadi itu, ujian tu nampak positif. Maknanya saya boleh memberi. Dan satu lagi ujian saya perlu buat adalah psikologi. Saya perlu berjumpa dengan pakar psikologi. Di sana saya agak di mind saya punya mental. Dia kata operation ni besar. You tak takut ke? Sebab doktor tak jamin benda ni boleh berjaya. Sebab ada yang dah mati. Yang bagi mati, yang terima pun mati. Lepas tu dia katanya, berapa you dibayar untuk buat ni? Saya kata kepada doktor tu, doktor, you tak tengok berita ke doktor? Dia orang susah duduk dekat Stengan. Doktor. You tak tengok ke? Lepas tu saya kata, doktor, mati doktor. Saya mati, you akan mati. Kawan saya doktor, minggu lepas saya nak jumpa dia. Saya tunggu dia tak datang. Rupanya dia sudah meninggal dalam tidur doktor. Jadi saya rasa kalau nasib saya datang mati, dengan saya buat ini saya akan mati. Kalau nasib saya tengah buat kerja lain pun saya akan mati. Jadi doktor tu pun tak fikir panjang, dia goyang kepala, dia sign surat tu. Jadi saya bawa balik. Bila bawa balik, kita masih lagi tunggu duit. Ustaz, Nasir, dan tunggu duit tak cukup. Jadi kita masih merayu duit untuk dapatkan 300,000, 380,000 kalau tak silap. Jadi tunggu tak dapat. Sampailah satu bank ni sanggup memberi menaja untuk semua jumlah operation tu. Jadi dengan syarat dia nak tahu siapa yang nak derma. Pada ketika itu saya tak mau wartawan datang nak ni, saya tak mau, jangan. Bagi tahu ada orang saja. Sebab saya tak mau efek mak saya nanti. Family saya tak mau, saya seorang. Bagi saya nak diam-diam. Kemudian dia orang tak nak. Dia orang pujuk saya, bagilah nama, keluarkan. Kalau boleh keluar, dia orang akan bagi duit banyak ni. Surat pertama yang keluar saya ingat Sin Chiu Jipo. Surat khabar Cina. Saya fikir mak saya tak baca. Jadi okey, keluar surat khabar Cina, okey. Khabar Melayu tak nak. Sebab ada surat khabar yang lain pun datang. Kemudian dia orang nak masuk TV. Saya kata saya tak nak. Baiklah. Dia orang pujuk, dapatlah. Saya pun okeylah, bagilah tahu nama saya, ambil gambar. Masuk kali ni, alhamdulillah mak saya tak baca. TV pula minta saya untuk hadir. Hadir dalam satu rancangan tu. Jadi saya pun pergilah pagi tu, pergi pagi tu, sebab kita dah seronok juga sebab dah dapat duit. Duit tu dia orang akan taja. Saya masuk TV hari ni, kak saya bagi tahu, kau buat apa mak pingsan. Sebab apa? Sebab mak saya terkejut tengok anak dia dalam TV nak bagi hati kat budak ni. Sebab saya tak cerita saya pergi Singapura, saya tak cerita dengan family saya. Bila macam tu, mak saya bagi tahu, dia kata dia tak izinkan. Allahu Akbar. Dia kata dari kecil dia pelihara saya, nyamuk 1 ekor pun dia tak nak bagi gigit. Ini kan pula nak belah dada, nak bagi hati kat orang, dia tak izin, dia kata. Kalau nak bagi kat mak. Saya masa tu saya dah tak tahu nak buat apa, sebab saya dah pergi Singapura, saya dah bagi harapan kepada orang. Dan kita dah ada duit dah. Jadi itulah sebagai anak saya rasa saya faham hati ibu saya. Saya kata macam nilah. Saya balik, saya motor, abang nanti bawa Afiq pergi ke rumah saya. Sampai dekat pagar dia berhenti, saya ambil Afiq.
Saya ambil, saya letak macam ni Afiq, saya bagi kepada mak saya. Nama mak Dokong. Bila mak saya sambut, mak saya menangis. Mak saya kata, ya Allah, macam anak menakan aku, dia menangis. Mak kata, mak kenapa menangis mak? Saya ingat lagi, saya tanya mak kenapa mak menangis? Dia kata, hang tak faham hati ibu, dia kata. Jadi saya kata, mak, cik faham hati mak, mak doakanlah. Pada waktu tu juga mak saya cakap, nak hang buatlah mak doakan hang. Saya rasa saya punya bebanan semua dah hilang. Jadi bila mak saya cakap macam tu, saya datang satu kekuatan. Saya start motor, saya balik ke Kuala Lumpur, ambil baju saya tenangkan diri saya. Selepas maghrib, saya pergi ke Port Dickson. Lepas maghrib tu, saya duduk sana sampai subuh untuk tenangkan diri saya. Sekarang saya dah dapat dah. Sekarang ni saya nak berlawan dengan mental saya. Fizikal saya dah ready sebab saya exercise dan sebagainya. Sekarang mental saya nak ready. Saya nak hadapi tu. Kita tahu, hidup mati kita tak tahu. Kita nak tolak dalam keadaan hidup seolah-olah kita ni nak pergi bunuh diri. Tetapi taklah, kita tak buat macam tu. Macam mana nak beranikan diri saya untuk saya ditolak ke operation theater tu. Tu. Jadi apabila mak saya setuju, saya cakap satu mak, apabila pembedahan ni mak jangan datang. Saya beritahu kat ayah saya. Ayah saya satu benda ayah cakap. Sebab bapak saya berpisah. Bila saya pergi rumah ayah saya cakap saya nak buat ni. Okey. Bapak saya cakap, kalau kau meninggal, kat mana kau nak kebumikan? Saya kata, ayah, kalau ayah nak bumi kat mana pun tak apa. Tapi saya nak bagi tahu ayah. Jadi saya pun balik ke Kuala Lumpur. Kemudian sepatutnya saya nak buat operation ni saya minta pada hari raya korban. Hari raya korban saya minta saya nak dioperatkan pada ketika itu. Tetapi Afiq masa itu tidak sihat, dia muntah darah. Jadi operation tu terpaksa dilakukan awal. Doktor tanya, boleh tak you buat awal? Saya kata boleh, saya dah ready. Dan kita terus masuk hospital, dihantar oleh kawan saya dan terus duduk dekat hospital tu. Jadi saya nak kongsi dengan Ustaz, mungkin masa tak banyak. Apabila kita membuka jalan kemudahan kepada Allah, pada orang, Allah akan buka jalan seluas-luasnya pada kita. Jadi saya dapat nikmat tu, saya dah rasa Ustaz Abang Nasir, saya dapat nikmat tu sekarang. Sebab apa? Allah bagi saya segala apa yang saya buat mudah. Saya teringin Ustaz, saya nak pergi ke Mekah Ustaz. Allah. Saya teringin nak Mekah. Saya dalam bas, masa saya duduk dalam bas, saya labbaik Allahumma labbaik. Itu dah ratib saya. Saya berjalan pun labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Saya bermimpi Ustaz, saya nak pergi Mekah. Dengan ada duit RM10 atau RM100, saya tak ingat Ustaz, pada tahun 99 tu. Saya masuk tabung, tahun 2000 Ustaz, maaf. Saya masukkan dalam tabung haji Ustaz. Seminggu selepas tu Ustaz, saya dipanggil tawaran untuk mengerjakan haji. Wahal saya tak tahu duit tu dari mana Ustaz. Segalanya first class. Saya tak belajar sangat. Saya pergi, Allah mak, tak belajar. Cepat-cepat baca buku. Sekali saja boleh pergi tawaf kat Masjid Negara. Lepas tu terus berangkat sana. Semua first class. Dan segala perbuatan amal saya buat di sana Ustaz, tawaf saya, tak ada seorang pun sentuh saya. Saya nak masuk Raudah, saya boleh masuk. Dan bukan kali itu saja Ustaz, saya ke Mekah 5 kali dengan saya ada RM10 je Ustaz. Kalau cerita ke orang, orang tak percaya, di luar akal orang Ustaz. RM10 you boleh pergi ke Mekah. InsyaAllah. Saya balik jumpa kawan, ajak kawan pergi, dia lah kawan bawa saya pergi. Kemudian saya kerja dengan satu orang, dia nampak saya ada dapat selesaikan dia satu masalah, dia bawa saya pergi lagi. Kemudian saya berkhidmat untuk ibu saya Ustaz. Bapa tiri saya ni dah 80 lebih tahun. Sebelum dia meninggal, hasrat dia kata dia nak bawa mak saya pergi ke Mekah. Dia bawa mak pergi ke Mekah, kemudian dia jatuh sakit di sana Ustaz. Saya sebagai seorang anak, bila dapat tahu mak saya dalam kesusahan, mak saya orang kampung Ustaz. Nak naik bas pun dia takkan tidur malamnya. Dan dia takut. Nak naik kapal terbang lagi lah, saya tak tahulah dia pegang apa Ustaz. Dia takut. Bila ramai pun dia akan takut. Jadi saya sebagai anak, saya rasa, ya Allah, aku sebagai anak, aku tak boleh bantu ibu aku ni, ya Allah. Aku ni seorang anak yang cukup tak berguna. Jadi Allah hantarkan seorang datuk ni. Kenapa Wan, muka senyum tak manis saya hari ni? Saya kata, tak ada apa. Dia tanya. Saya kata, mak saya dekat Mekah. Jadi bapak tiri dia jatuh sakit. Jadi saya nak pergi, tapi lah ni musim haji. Mana ada dah, tapi saya pun tak ada duit. Dia kata mudah saya pergi. Dia pergi Ustaz, dia bayarkan semua Ustaz, saya pergi Ustaz. Saya pergi cari mak saya, masa tu bapak tiri saya tak selesai lagi urusan mak saya tak selesai. Saya datang sana dengan jubah putih semua. Mak saya terkejut.
Ya Allah, anak aku. Dia tak tahu saya datang. Saya kata, mak berdoa tak? Mak doa selalu. Dia tanya Allah hantar je. Saya settlekan bapak tiri saya angkat dia, letak dia atas kursi roda, saya tolak dia. Pergi tawaf. Kemudian saya balik, saya ambil mak saya pula. Pimpin mak saya pegang. Sampai habis, bawa balik. Sampai selesai. Balik ke hotel, saya tengok selepas selesai mak saya, bapak tiri saya dah boleh duduk, dah boleh berdiri, Ustaz. Ini Allah bagi, Allah hantar. Allah hantar ni. Jadi semua benda-benda tu Allah jalankan kemudahan bagi saya, Ustaz. Alhamdulillah. Sebab mungkin kerana kita bolehlah bantu sedikit saja hati Ustaz bagi korang, Allah hantar macam ni kat saya. Saya syukur Ustaz. Masya Allah ya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah. Saya kira kalau macam ni, punya kisah ni sampai tengah malam pun tak habis lagi ni. Tak habis Ustaz. Betul ya. Tadi pun terpaksa lompat skip sebab masa kita kan. Ya. Tapi rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, Allah Rabbi ya. Sebab itulah sedekah itu disebut sidqun ya. Sebab betulnya hati kita, lurusnya hati kita pada Allah. Bila bagi itu tanpa langsung ada sebarang. Saya bila Tuan Muhammad Hafizam sebut ya, saya kena ingat lagi. Ni yang cakap ni orang umur 24 tahun, 23 tahun ni. Bukan sekarang yang mungkin seorang coach yang dah matang, yang dah ada melalui. Dah. Ini budak yang anak muda umur 23 tahun buat keputusan yang macam tu. Nak pujuk mak ya, nak pujuk mak dengan cara yang begitu hikmah ya. Saya Allahu Rabbi ya, berilah kami ilmu ni ya Allah, ilmu sidqun ni ya. Sebab bila kita benar hati barulah kita boleh bersedekah. Yang kita duk berkira sangat ni, campur, tolak, bagi, punca kuasa tu yang tak pernah bagi apa pun tu. Ya, kita duk fikir orang saja bagi kita kan. Tetapi Allah Rabbi petang ni, ya Allah, bantulah kami semua rakan usrah yang dengar usrah ni ya Allah, agar Engkau berikan sidqun dalam hati ini ya Allah, dan buktinya kami sedekah ya, kami sedekah. Dan di penghujung kisah tadi, adalah secara untuk kita sedar bahawa Allah itu ya, saya suka orang buat misalan ya, kalau tiba-tiba ada kita ada kucing dan kemudian kucing kita tu hilang. Lepas tu tiba-tiba ada orang datang serah balik, Allahu Akbar. Kita sebagai tuan kucing tu Allah sukanya ya Allah ya. Apatah lagi kucing tu dah tak makan banyak hari, kita tolong bagi makan, lepas tu kita bagi balik pada tuan punya tu lebih tah lagi. Maknanya cuba bayang kalau tuan kucing pada kucing pun sangat gembira, apatah lagi tuan kepada Afiq. Tuan dia adalah Allah. Dan ada seorang hamba Allah yang lain tolong pulangkan kehidupan ya, bahasa adat kita ya. Dan betapalah Allah sayang, dan kemudian bila Allah sayang, perkara yang dalam logik kita tu pun tak terlogik lagi dah ya. Rakan usrah RM10 untuk sampai ke KL belum tentu. Naik Grab pun RM10 tak sampai. Tetapi RM10 boleh tamam semua perbuatan haji. Ini semua adalah bila Allah baik dengan kita. Sebab kita lebih dulu bagi ya. Kalau kita tak bagi, kita tak akan dapat. Baik. Masya Allah, sebab keterbatasan masa, Masya Allah ya. Jadi nampaknya saya nak kongsi juga, nak dengar juga daripada perkongsian daripada Abang Nasir kita. Dengar tadi ya, mungkin satu olahan ya. Tadi ada DJ Syafiq, dia minta satu permohonan sebenarnya. Dia nak dengar sangat satu skrip yang lengkap Tok Adi. Jadi Jumaat ni kena tunaikan hajat saudara tu. Masya-Allah, betul. Jadi Abang Nasir Bilahan kena bagi jugalah. Masya-Allah. Mungkin kita nak dengarkan sikit nasihat kan Ustaz kan daripada Abang Nasir. Dia ada bentuk dialognya tu kan. Silakan Abang Nasir, insya-Allah. Insya-Allah. Pertama kali saya ingin nyatakan berapa saya terharu sangat dengan Tuan Wan Hafizah punya pengorbanan. Dia bukan setakat okey dah rela dah ni kan, nak bagi hati. Lepas tu nak berhadapan dengan macam-macam rintangan-rintangan kan. Bagi saya suatu pengorbanan yang saya tak tahulah kan. Saya amat mencemburui kan. Benar. Kalau saya dapat melaksanakan begitu, saya rasa amat akulah. Macam okey tentang suara Tok Adi kan. Ramai orang cuba nak tiru suara Tok Adi ni kan. Pulang Shiro pernah dalam majalah Awak Mega. Hampirlah, tapi nak menyerupai itu sebab
sebenarnya ada rahsia sebenar dengan suara tu. Oh, ya ke? Sebab suara saya lain. Suara Tok Adi lain. Suara Abu Jah dalam Munafik 2 dia lain. Tak sama. Kan? Macam suara Abu Jah tu saya tarik daripada perut. Sebab apa saya nak gambarkan watak Abu Jah ni adalah watak yang paling kotor, yang paling busuk, yang paling najis, yang paling hina. Jadi segala khazanah tu letak kat perut. Jadi saya tarik suara tu daripada perut. Macam Tok Adi ni saya tarik suara tu daripada hati. Sebab bagi saya Tok Adi ni adalah manusia yang jujur dan ikhlas dengan hidup dia. Orang yang ikhlas dengan hidup dia ni dia bercakap daripada hati dia keluar suara tu. Bagi saya kalau suara ni masih bercakap, kita masih bercakap dengan suara fikiran, maksudnya bila kita bercakap kita fikir dulu. Aku bercakap untung rugi. Kalau rugi kita tak bercakap untung baru kita bercakap. Sebab kita fikir. Tok Adi tak, dia rasa perlu bercakap dia cakap. Dia rasa tak perlu bercakap dia diam lah. Daripada hati dia keluar suara tu. Saya buat demo sikit lah suara Tok Adi. InsyaAllah. Marilah sama-sama kita berdoa supaya dipermudahkan akan urusan kita. Alhamdulillah. Daripada hati dia keluar suara. Masya Allah. Itu kerja saya sebagai pelakon lah. Saya cuba nak melaksanakan tugas dan tanggungjawab saya kan, memberi penjelasan tentang beberapa perkara yang patut dijelaskan kepada masyarakat. Begitu ada yang bila dah bekerja saya kecewa sebab tak selari dengan matlamat saya. Antara yang paling saya suka Tanah Kubur. Kan, sebab Tanah Kubur ni kita bercerita tentang matlamat hidup. Matlamat hidup kita sebenarnya apa? Matlamat hidup kita mati je. Kita semua akan menuju ke Tanah Kubur. Jadi bila kita tahu bahawa matlamat hidup kita adalah mati, jadi apa yang kita nak isi dalam hidup kita, biarlah selari dengan matlamat tu. Kan, apa yang dianjurkan dalam Islam terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila manusia ni dia melaksanakan kehidupan dia, apa yang diisi dalam hidup dia bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sebab tu bila Tok Wadi nak menguruskan jenazah, dia berhadapan dengan bermacam-macam dugaan lah. Kita nak ambil air jadi kotor, kan, gali tanah kubur jadi sempit, jadi macam-macam, kan. Jadi saya berharap terutama pada diri saya lah, kan, supaya kita dapatlah, kan, isi kehidupan kita selagi dengan kehendak Islam, supaya kita semualah beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat terutama. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Yang tadi tu memang suara Abang Nasir Bilahan kan? Terbit daripada hati betul-betul lah. Alhamdulillah. Jadi rakan usrah yang saya kasih sekalian ya, sebegitu rupanya ya, watak tu sampai angin nak keluar kok mana pun ya, kok perut ke kok hati ya, semua benda itu dia ambil kira sebab dia sama dakwah lah ya, sama macam kita menyampaikan dakwah ya. Maknanya kalau terbit daripada apa ya, dan dia akan sampai kepada sasarannya. Masya Allah, kami mendengar satu benda yang sangat unik, bahkan menarik pada petang ni. Tetapi di penghujung tadi Allah ya, kalau kita gabungkan dengan apa yang Tuan Wan Muhammad Hafizam sebutkan tadi ya, ketika psikiatri cabar ataupun buat test nak ya, cerita pasal kematian ya, cerita pasal kematian, tapi budak umur 23 tahun ni boleh jawab macam tu, saya kira Allahu Rabbi. Jadi matlamat akhir apa yang disebut oleh saudara Abang Nasir Bilahan kita tadi, bahawa akhir kita adalah tentang bagaimana kita menuju kepada matlamat. Betul lah kata ulama, al-qabru sunduqul amal ya. Kubur kita itulah peti amalan kita. Di dunia kita boleh kelentong orang, kita boleh trik orang, kita boleh menyamar, kita boleh berlakon. Tetapi apa yang berlaku di kubur itulah sebenar-benarnya kita. Jadi sebab tu kita doalah pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari itu bila dia datang ya. Allah menutup keaiban kita ya, Allah bantu kita. Dan sebelum ke situ, kat sini lagi di dunia dah nak kena betulkan lah ya. Tak boleh tiba-tiba kat sini kelentong orang punya kuat, makan duit orang, curi duit orang ya, kerja hari-hari kita tebar fitnah benda tak elok, kemudian kita harap dalam kubur kita dapat benda baik.
Jadi alhamdulillah saya tak tahu nak cakap macam mana ya. Jutaan terima kasih yang amat sangat sebenarnya kepada kedua-dua rakan usrah. Macam kita kata tadi ya, bila kita dengar seorang ni cakap dan dengar seorang lagi, ya Allah, memang kena cerita sampai malam pun tak habis rasanya, sebab banyak sangat yang kita nak gali dan cungkil ya. Ala kulli hal, walau bagaimanapun dalam keterbatasan masa kita ni, dan kita mula dengan kita berserah kepada Allah, dengan kita buka pintu hati kita, kita harap Allah penuhkan hati kita dengan pengajaran-pengajaran yang kita dapat, yang sangat berharga pada saya sendiri terutamanya, daripada perkongsian yang sangat berharga daripada saudara ataupun Abang Nasir Bilal Khan ya, dan juga Tuan Wan Muhammad Hafizam. Dan saya doakan, kita semua doakan kita sesama kita ni agar Allah teruskan perjuangan, Allah teruskan kita menjadi umat Nabi yang Nabi paling sayang. Kita teruskan perjuangan menjadi hamba Allah yang paling Allah sayang kita semua, kerana ramai lagi umat yang perlu ditolong dan dibantu. Jiwa korban adalah bukan memikir kepada dirinya, tetapi bagaimana nak beri pada orang lain. Dan kalau ini kita boleh buat, terutama dalam suasana wabak ini, saya yakin insya-Allah kita semua akan mencapai kepuasan dalam hidup dalam negara kita, masyarakat kita insya-Allah. Sedikit saya pernah, semua orang pernah mendengar kisah ini ya. Pada tahun 827 Masehi ya, zaman pemerintahan Muhammad bin Harun al-Rashid ataupun disebut sebagai Muqtasim, ketika di manfaat. Amin, amin. Masya Allah. Semoga manfaat itu juga akan sama-sama kita ambil iktibar dan juga pengajaran dari apa yang telah disampaikan oleh kedua rakan usrah kita, Abang Nasir Bilal Khan dan juga Tuan Wan Muhammad Hafizam. Baik Ustaz Zul, sebenarnya kalau di laman media sosial kita terima begitu banyak sebenarnya respon dan juga pengisian yang diperlukan sebenarnya Ustaz, tapi saya tak sampai hati Ustaz kalau nak melepaskan begitu sahaja. Dan saya lihat dari sudut waktu yang kita ada sedikit Ustaz, saya mohon izin Ustaz mungkin boleh dengarkan kata-kata akhir sedikit daripada dua orang tetamu kita Ustaz. Boleh ke Ustaz? Ya. Silakan Ustaz. Okey, silakan. Saya kira mula dengan Tuan Wan Muhammad Hizam. Mungkin berapa minit Syafiq? InsyaAllah Ustaz. Untuk waktu ini kita ada lebih kurang dalam 5 minit macam tu Ustaz untuk kedua tetamu. Silakan. Baik, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar-pendengar Radio IKIM dan semua, saya berharap pada saya, jika kita nak melakukan sesuatu kebaikan, janganlah kita berfikir banyak kali, sebab benda baik tak perlu fikir banyak kali. Kan, kalau kita banyak berfikir, nanti saya takut syaitan akan datang, akan ganggu kita dan akan menjatuhkan apa niat kita yang kita nak buat asal. So bagi saya, keberanian tu ada dalam diri kamu. Pilihlah untuk jadi berani, insya-Allah. Itu saya daripada saya Ustaz. Baik, masya-Allah. Satu benda yang sebab ramai orang nak buat baik ya, tetapi kerana syaitan datang, dia bagi idea, macam-macam idea tolak campur yang kita katakan tadi, akhirnya at the end of the day, akhir kita tak buat juga kerja tu ya. Jadi berjayalah syaitan, tewaslah. Dan sebab tu Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata banyak kebaikan itu hanya mati dalam angan-angan ya. Dia hidup dalam kemahuan tapi mati dalam angan-angan. Jadi betul, Ibnu Umar bila Nabi memegang kedua bahunya dan berkata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin, maka pada ketika itu Ibnu Umar berkata, bila nak buat baik waktu petang, jangan tangguh pada waktu pagi, dan waktu pagi jangan tangguh pada waktu petang, sebab sikap bertangguh kita itulah yang menyebabkan kebaikan itu tak jadi. Terima kasih banyak, masya-Allah. Baik, kepada kita punya hero dalam hati kita sekarang ni petang ni ya, Tuan Nasir Bilal Khan, silakan. Terutamanya saya ingin menyerulah kepada diri saya sendiri dan kepada semua masyarakat, terutamanya kita orang Islam, sama-sama kita dapat berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Semoga satu hari nanti dengan pengorbanan kita itu insya-Allah kan, sebab kalau kita tak berkorban sekarang, yang kita akan korbankan adalah masa akan datang. Kita korbankan masa depan anak, cucu, cicit kita dan macam-macam lagi lah. Kita akan korbankan akhirat kita. Jadi bagi saya, biarlah kita berkorban sekarang.
Semoga kata dengan pengorbanan kita itu akan memberi cahaya kepada kehidupan kita di kemudian hari, mudah-mudahan. Amin. Masya Allah, benar ya. Kalau kita tidak berkorban, nanti akan ada yang terkorban ya. Itu kata kuncinya. Maknanya kalau sekarang ni duk kira sangat tadi, akhirnya tak nak berkorban, akan nanti ada yang terkorban ya. Dan terkorban pada masa tu ialah satu benda yang kita tak plan. Berkorban kita plan. Terkorban generasi kita, terkorban rosak anak kita. Dan rakan usrah, saya kira jiwa berkorban dapat dikongsikan dengan begitu cantik oleh kedua-dua rakan usrah kita. Dan biasalah dalam adabnya saya minta halal ilmunya ya. Semoga insya-Allah kita dapat jadikan korban ini adalah watak dan jiwa kita. Dan sekali lagi kena ada kepercayaan dalam hati. Kepercayaan dalam hati, sebab kalau tidak kita akan nak, sebab berkorban ni dia kena proaktif ya. Dia kalau sekadar kita duduk biasa-biasa, kita akan duduk zon selesa. Kita lebih suka kalau boleh orang bagi, orang layan ya. Kita tak nak bangun untuk melayan ya. Kita tak bangun untuk membagi ya. Kita suka dibagi, tak suka membagi. Kita suka dilayan, kita tak suka untuk melayan. Jadi kalau kita ada jiwa korban, kita bangkit untuk melayan, nanti Allah layan kita. Rupanya orang yang hanya duduk untuk dilayan, dimanja, bukan dia yang buat tetapi dia menerima ya, maka dia tak pernah dapat. Sebab tu kata ulama, ramai orang yang mati beragan tak pernah dapat apa pun sebab dia tak pernah bagi apa pun. Jadi kita duk kiranya itulah, kalau kita nak dapat kasih sayang, kita ya orang kena sayang aku, orang kena faham aku. Jadi akhirnya sepatutnya adalah kalau kita nak mendapat sayang, apatah lagi sayang Allah, kita yang kena bangkit dan bangun. Masya Allah ya. Saya bukan nak sentuh kisah cinta 40 tahun dulu ni. Takut ada yang mengalir air mata ni kan. Sebab tadi dah cerita pada mukadimah dia punya korban dia ya. Baik, mungkin begitu daripada kami semua, DJ Syafiq. Ya, betul Ustaz. Masya Allah. Rasa begitu sangat-sangat hargai kepada Ustaz Zul Ramli dan juga dua orang rakan usrah kita. Saya rasa lepas di hati saya juga bila tetamu dan juga rakan-rakan penonton pun bertanya-tanya sebenarnya. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Zul atas bimbingan rancangan Usrah Nurani. Namun sebelum kita berakhir, saya nak memenuhi juga sahabat pendengar kita dan juga sahabat penonton di Facebook Live. Ada yang bertanya laman sosial untuk Tuan Hafizah. Mungkin boleh kongsikan laman sosialnya. Ejaan namanya ke di Instagram, Facebooknya. Silakan Tuan. Tuan mohon izin. Bukakan mikrofon. Silakan. Untuk saya punya Instagram, Wan Hafizam. Semua huruf kecil. Sambung. Wan Hafizam. Dalam Facebook saya, Wan MHD Hafizam. So Muhammad saya disingkatkan kepada MHD saja. Ya, itu saja. Baik, insya-Allah semoga kita boleh ada satu pertalian yang baik antara kita berkomunikasi dan juga berkongsi sebaik-baiknya dalam apa jua tindakan kita, asalnya mengikut garis panduan yang telah pun ditetapkan, insya-Allah. Insya-Allah. Dan untuk waktu ini mengakhiri segmen boleh tu kalau Abang Nasir punya tu kalau mungkin. Oh, Abang Nasir. Ya. Abang Nasir ada laman sosial dia? Saya ni banyak orang silap faham. Nama saya Nasir Bilan, B-I-L-A-N. Bukan B-I-L-A-N. Banyak orang kalau type Nasir Bilal, dia tak jumpa saya punya IG atau saya punya Facebook. Saya Nasir B-I-L-A-N. N for nafas, bukan. Lepas tu KHAN, insyaAllah. Okey. Tapi banyak media di laman sosial semua letakkan nama Bilal Khan Bilal, kalau Bilal tak jumpa. Masya Allah. Itu dia Mona. Kita rasa begitu manfaat dengan perkongsian hari ini dan terus kita boleh berhubung antara satu sama lain insyaAllah dalam keadaan sekarang ni. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak, sangat terharu sebenarnya. Dan untuk waktu ini mohon Ustaz untuk pimpin doa. Silakan Ustaz. Silakan Ustaz Zul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma barik lana ya Allah fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang menghidupkan kami dan Engkaulah yang mematikan kami nanti, ya Allah. Maka jadikanlah hidup dan mati kami, ya Allah, hanya kerana-Mu, ya Allah. Mencari keredaan daripada-Mu dan kasih sayang daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami, ya Allah, sentiasa berada di atas dengan sentiasa untuk berkorban dan memberi, ya Allah. Sesungguhnya Engkau sangat menyayangi mereka-mereka yang berkorban. Sesungguhnya Engkau sangat menyayangi orang yang memberi, apatah lagi memberi apa yang paling disayangi. Gerakkanlah hati kami untuk melakukan kebaikan itu, ya Allah. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kami berbincang pada petang ini dengan suasana kasih sayang, ya Allah. Maka satulah seluruh hati kami dengan ikatan ukhuwah Islamiah yang sebenar, ya Allah. Satukanlah kami di kalangan hati sesama Muslim, ya Allah. Seperti mana Engkau pernah menyatukan hati di kalangan golongan Ansar dan Muhajirin. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami di dunia. Warhamna idza sirna min ashabil kubur. Dan tolonglah kami saat nanti kami telah pun menjadi ahli kubur, ya Allah. Lapangkanlah, ya Allah. Terangkanlah, ya Allah. Jadikanlah, ya Allah, sebaik-baik tempat di sana, ya Allah, sebagai taman daripada taman syurga. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa ayah kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa ibu kami, ya Allah. Manusia yang sangat berjasa kepada kami, ya Allah. Yang doa walau sebanyak mana kami panjat tidak pernah mampu untuk membalas jasa serta kebaikan mereka itu, ya Allah. Angkatlah mereka setinggi-tingginya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami manusia yang baik pada pandangan-Mu, ya Allah, dan pada penilaian-Mu, ya Allah. Wahai Tuhan kami, tolonglah kami di dunia dan di hari akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada naqib tetap kita Al-Fadhil Ustaz Zuramli Muhammad Razali dan juga dua orang tetamu kita, Tuan Wan Muhammad Hafizam dan juga Abang Nasir Bilan Khan. Masya-Allah. Okey. Insya-Allah apa jua yang kita berkongsi pada hari ini semoga penuh manfaat dan juga sama-sama kita sampaikan manfaat bicara ini untuk orang lain juga dan juga menjadikan inspirasi kehidupan kita, insya-Allah. Ada masa, ada rezeki, kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Ya, dah mengakhiri Usrah Nurani pada petang ini bersama tasbih kafaratul majlis wa surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Jumaat ini dan kekalkan pendengaran anda di Radio IKIM dan sebenarnya rancangan Usrah Nurani kita boleh sama-sama tonton semula di Facebook Live IKIM FM, boleh share dan juga boleh sama-sama bawakan bicara ini juga untuk ke media sosial. Kalau sekarang ni Mona kita ada WhatsApp-nya, grup WhatsApp-nya, kita boleh kongsikan lagi untuk manfaat sama-sama. Dan jangan lupa kita ada ulang siar untuk rancangan Usrah Nurani yang kita bawakan di setiap hari Ahad jam 8 pagi. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pendengar dan terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforiah Islami. Berita dalam negeri ini dibawakan khas oleh Siti Khadijah. Kita ada hadiah paling bermakna buat